ini kita akan cover mutasi kromosom. Okey, sekejap kita kita dah sampai mutasi. Okay, baik, dalam kelas yang lepas maknanya kita dah bincangkan mutasi jin. Ya, maknanya perubahan tu ya melibatkan boleh jadi pelenyapan, ya penggantian ataupun sisipan base bernitrogen. Ya. Okay, so idea dia ialah 3 base bernitrogen berturutan pada satu rantai polinukleotida adalah satu kod genetik, ya, yang mengekodkan satu asid amino. Jadi kalau ada perubahan secara spontan, secara tiba-tiba, jadi base bernitrogen dah berubah, maka hasilnya nanti akan kodkan asid amino yang lain. Jadi protein sebagai hasil akhir juga akan jadi protein yang lain yang kebiasaannya tidak berfungsi. So itu idea dia lah tentang mutasi jin. Dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mutasi jin ni adalah penyakit genetik. Ya, jadi contohnya ialah thalassemia, cystic fibrosis, anemia sel sabit, albinism dan juga hemofilia. Okay, kalau ikut silibus lama, ada satu lagi tapi kita taklah kata penyakit, ya. Tapi kita kata sebagai satu abnormality, iaitu apa pula nama dia, saya boleh tak ingat pula. Okey, polydactyl. Ya, kadang-kadang kita mungkin berpeluang jumpa ya individu yang jari dia ada lebih. Sepatutnya satu tangan atau satu kaki ada 5 jari, tapi kita boleh jumpa ada individu yang bilangan jari dia boleh jadi 6 atau 7 untuk satu-satu tangan atau satu kaki. So kita panggillah keadaan ini sebagai polydactyl. Yang itu juga disebabkan oleh mutasi jin. Okey, jadi saya rasa saya tak share lagi bahan ni sebab saya nak maklumkan tau. Yang ni, yang saya bagi ni sebagai makluman sahaja. Tak perlulah untuk awak baca, hafal dan macam budak EU pula. Ya, sebab saya jumpa bahan ni pada saya agak menarik ya, supaya kita nampak bagaimana kalau ada perubahan pada base bernitrogen. Maknanya struktur ni sangatlah mikroskopik, sangatlah halus, tapi efeknya ialah akan mengubah trait, menyebabkan individu mengidap penyakit genetik yang kita belajar tak ada kita kata ubat ataupun tidak akan disembuhkan. Ya, dan sebaliknya boleh pula diwariskan kepada generasi seterusnya. Okey, yang ini ya, just maklumat tambahan sahaja. So kalau kita tengok ya macam cystic fibrosis ni ya, mutasi jin pada individu yang mengidap cystic fibrosis. Jadi kita dapati masalah ni ya berlaku. Okey, kalau kita tengok ni adalah susunan kita kata jin-jin yang ada pada kromosom. Kejap, saya tak nampak berapa kromosom nombor berapa ni. So dia inverse ya. Kalau kita tengok susunan jin tu jadi menyongsang. So kalau susunan jin tu dah menyongsang ya, so apa yang akan terjadi? Asid amino yang terhasil pun akan jadi ikut susunan yang dah tersongsang. Maka protein yang terhasil pun akan jadi protein yang lain. Ini ambil tahu saja ya. Kalau tak nak ambil tahu pun tak apa, je skip saja. Saya sayang pula nak delete slide yang ini. Okey, baik. Jadi hemofilia. Okey, now mutasi kromosom. So untuk kelas hari ini ya, jangan lupa kita dah belajar mutasi ni ialah perubahan secara spontan, secara tiba-tiba, dan perubahan ni kekal. Ya, apa yang berubah tu? Pada jin ataupun kromosom. Yang menyebabkan perubahan pada trait atau yang menyebabkan seseorang ni boleh mengidap penyakit genetik. Okey, jadi kalau mutasi kromosom maknanya perubahan tiba-tiba, perubahan spontan tu berlaku dalam struktur kromosom, ataupun perubahan tu boleh berlaku dengan sebab bilangan kromosom pula berubah. Maknanya boleh jadi satu kromosom tak ada, atau boleh jadi ada satu kromosom ekstra. So kalau to this extent kita kata mutasi yang berlaku tu mutasi kromosom. Kalau kita kata ada, kita tengok kepada perubahan susunan jin. Tadi base bernitrogen ya,
Sekarang ni susunan jin tu yang boleh jadi mengalami pelenyapan atau jin itu kita kata diganti dan sebagainya, itu juga dikira sebagai mutasi kromosom. So jangan tertukar sebab kalau ikut soalan SPM sebelum ni, murid macam confused. Yang mana satu ialah mutasi jin, yang mana satu mutasi kromosom. Ya, kalau mutasi jin, perubahan tu pada susunan base bernitrogen. Ya. Okey, beberapa idea dia macam ni. Tiga base bernitrogen berturutan membentuk satu kod. Ya. Satu kod genetik iaitu merupakan kod kepada satu asid amino. Jadi beberapa kod akan membentuk jin. Jadi saya ulang balik supaya tak terpening. Sebenarnya kita dah belajar ni tahun lepas ya dalam bab 6. So saya ulang balik. 3 base bernitrogen berturutan, let's say ATT, GCT, makna 3 yang berturutan. Itu adalah satu kod genetik, kodkan satu asid amino. So beberapa kod genetik, boleh jadi beberapa kod genetik tu berpuluh-puluh membentuk satu jin. Jadi kalau yang berubah tu ialah jin, jin itu mungkin mengganda, itu juga dikira mutasi kromosom. Ya. So mutasi kromosom ni boleh jadi berlaku dengan mengekalkan bilangan kromosom yang sebenar. Mana kalau manusia bilangan kromosom kekal 46, tapi ada jin tertentu yang mengalami perubahan. Okey. Ataupun mutasi kromosom juga berlaku jika bilangan kromosom berubah daripada bilangan yang sepatutnya. Daripada 46 kepada mungkin 45 atau jadi 47. Itu mungkin kita jelas faham tu mestilah mutasi kromosom sebab bilangan kromosom berubah. Tapi satu lagi keadaan mutasi kromosom boleh juga berlaku walaupun bilangan kromosom kekal. Baik, mari kita tengoklah sekarang ya. Jadi mutasi kromosom ni juga menyebabkan perubahan pada trait. Maknanya organisma tu boleh mengidap penyakit genetik. Ini dia ya, perubahan dalam struktur kromosom melibatkan perubahan susunan jin. Okey ya. Jadi perubahan struktur kromosom ni boleh menyebabkan abnormality pada kromosom itu. Makna jin dah jadi bertambah atau jin berkurang. So keabnormalan kromosom ni dipanggil sebagai aberasi kromosom. Ya. So abnormality pada kromosom kita panggil aberasi kromosom. So kalau dalam kes mutasi kromosom yang kita panggil aberasi kromosom, bilangan kromosom dia kekal. Kalau manusia mana kekal 46. Tapi ada kromosom tertentu ya yang mengalami aberasi kromosom itu, boleh jadi ada jin yang melenyap, mengganda, menyongsang ataupun mengalami translokasi. Baik, kita tengoklah contoh. Ini cara nak faham. Ya. Okey, ni adalah kita tengok pada satu kromosom. Okey. So katakan sepatutnya ya, kromosom yang kita nampak ni ada A, B, C, D, E, F. Segmen-segmen pada kromosom ya, ada A, B, C, D, E, F. Jadi A, B, C, D, E, F ni sebab pada satu kromosom kita boleh katalah setiap segmen ni sebagai jin atau setiap segmen tu sebagai alel. Tiba-tiba ya segmen B atau kita kata alel B atau kita kata jin B hilang. Ya, hilang. Okey, kita panggil bukan kehilangan tapi kita panggil pelenyapan, deletion. So, kromosom ni dah jadi hilang segmen B. Kromosom ni dah mengalami mutasi. So, kita katalah apa yang berlaku ni mutasi kromosom. Ya, iaitu aberasi kromosom secara pelenyapan. Kalau kes penggandaan, cuba kita tengok sekarang. A, B, C, D, E, F. Sekarang ni apa yang kita nampak akan mengganda? Oh, segmen B. Atau kita boleh kata gene B atau kita kata allele B mengganda. So, kita baca dia sekarang ada segmen A, B, B, C, D, E, F. So, dah ada extra segmen B or extra gene B. Ini pun menunjukkan keadaan mutasi berlaku. Kromosom ni dah jadi mutant.
Jadi kita katalah ini pun ialah aberasi kromosom, tapi this one secara penggandaan. So in English kita kata duplication. Okey, untuk segmen yang kita tengok sekarang ni, ya, katakan ni sebenarnya sama je A, B, C, D, E, F. Kenapa dia buat terbalik? Sebenarnya tak ada masalah sebab kromosom ni dia boleh turn about macam tu ya. Jadi walaupun awak nampak F, E, D, C, B, A, actually ni samalah dengan susunan A, B, C, D, E, F. Don't worry about that. Ya. Tapi apa yang berlaku sekarang? A dengan F. Allele A dengan allele F, or you can say gene A dengan gene F tu berubah tempat. So apa yang sebenarnya berlaku? Maknanya segmen kromosom tu completely terputus and then dia boleh turn, boleh berputar dan sambung semula pada kedudukan yang oppositely. Jadi sekarang A sepatutnya selepas A ialah B. Sekarang A bersambung dengan E. Okay, F ni patutnya segmen paling hujung selepas E, tapi sekarang F ni dah bersambung dengan B. So apa yang berlaku ni kita kata penyongsangan. Or in English, inversion. Ya, maknanya kromosom ni jadi mutant. Inverted kromosom. So maknanya adalah mutasi kromosom dalam keadaan aberasi kromosom berlaku secara penyongsangan. Okay, baik. So now macam mana pula nak faham translokasi? So biasanya translokasi ni berlaku antara dua kromosom yang ada segmen atau gene atau alel yang berbeza. Ya, ini maksudnya bukan sesama pasangan homolog. So contoh ada segmen A, B, C, D, E, F. Okay, kromosom yang satu lagi ada segmen G, H, I, J, K, L. So apa berlaku nak faham translokasi? Segmen ya D, E, F terputus, segmen I, J, KL tu pun terputus and then dia boleh pula bertukar tempat. Sorry. Segmen JKL terputus. Ya, segmen DEF pun terputus. So sekarang dia tukar tempat pula. So bila kita baca sekarang kromosom dah jadi mutant sebab segmen yang ABC patutnya sambung DEF, now dah bersambung dengan JKL. Segmen GHI sepatutnya sambung dengan JKL, now dah bersambung dengan DEF. So ni kita kata berlaku translokasi. Jadi dalam kes aberasi kromosom, bilangan kromosom kekal. Tapi ada masalah dengan susunan gene. Jadi A, B, C, D, E, F sampai sini G, H, I, J, K, L ni mewakili macam saya kata tadi, awak boleh kata segmen kromosom, awak boleh kata gene, awak boleh kata allele. Okey, harapnya tak ada masalah nak faham ya. Baik, jadi untuk kita faham mutasi kromosom, ya, contoh yang ada untuk silibus SPM ni ialah yang melibatkan perubahan bilangan kromosom. Saya sebut ni kali entah ke berapa juta ni. Yang tadi yang kita baru discuss, ya, aberasi kromosom, biasanya bilangan kromosom sama je, 46 juga kalau pada manusia. Okey, kalau mutasi kromosom yang kita nak discuss ni, ya, melibatkan perubahan bilangan kromosom. So dalam perubahan bilangan kromosom, organisma diploid kehilangan satu atau lebih, ya, satu kromosom. Atau memperoleh satu atau lebih, organisma diploid ni boleh kehilangan satu atau lebih daripada satu kromosom terhilang atau memperoleh satu atau lebih daripada satu kromosom tambahan. So kita kaitkan, ya, keadaan ni berlaku sebab kromosom homolog gagal terpisah semasa anafasa 1, meiosis 1. Atau kromatid kembar gagal terpisah semasa anafasa 2, meiosis 2. So kita kaitkan kenapa gagal terpisah? Sebab gentian gelendong yang tidak terbentuk. So kita panggillah masalah ini sebagai, ya, tak disjungsi kromosom. Actually in English non-disjunction of chromosome. Ya, kalau yang tak terpisah tu homolog kromosom, kita katalah non-disjunction of homolog kromosom during anaphase 1, meiosis 1. Or non-disjunction of sister chromatids, okay, during anaphase 2, meiosis 2. Okay, jadi gamet
yang terhasil boleh jadi kehilangan satu atau lebih kromosom atau memperoleh satu atau lebih kromosom. Disebabkan oleh tak disjungsi kromosom tadi. Okey, baik. Jadi ni kita nak faham lah, sebenarnya saya dah bincang ni tapi tak apa, kita sambung balik perbincangan tentang sindrom-sindrom. Sebabnya kita dah belajar dalam bab 6 tahun lepas. So ni tak disjungsi semasa meiosis 1. Jadi kita tengok sekarang untuk tujuan kita nak faham konsep mudah, 2N ni sama 4 je. Cell diploid ni kromosom dia ada 4 sahaja. Kalau ambil contoh kita betul, 2N kita 46. So nak faham non-disjungsi semasa meiosis 1, anafase 1 meiosis 1. Maknanya kedua-dua kromosom homolog ni tertarik ke kutub yang sama. Sebab kita kaitkan ada gentian gelendung yang tidak terbentuk. Jadi tengok untuk tak disjungsi semasa meiosis 1. So sekarang apa yang terhasil nanti dapat 2 sel, sebab meiosis 1 hasilkan 2 sel anak yang haploid. Kalau sel induk tadi 2N sama dengan 4, bila selesai meiosis 1, sel anak dah ada 2, tapi kromosom dah jadi haploid. Tapi kalau kita tengok sekarang, kromosom ni dah jadi bukan 2 dalam setiap sel anak. Satu sel anak dapat 3 kromosom, satu sel anak lagi dapat 1 kromosom. Okey, kenapa keadaan ni berlaku? Sebab non-disjungsi semasa anafasa 1. Jadi sambung pula, dah meiosis 1, settlekan meiosis 2. Jadi meiosis 2 ni tak ada apa-apa masalah non-disjungsi tu, sebab dia kata disjungsi normal. Maknanya walaupun kromosom dah ada lebih, setiap kromosom ni kita dapati mengalami disjungsi yang normal. Maknanya kromatik kembar berjaya terpisah ke kutub bertentangan. Jadi kita nampak sekarang ni sepatutnya kromosom ada 3. Jadi gamet dah ada bilangan kromosom yang saya kata bilangan kromosom haploid ni, minta maaf. Sepatutnya setiap gamet bilangan kromosom haploid dia ialah 2. Sebab apa 2? 2N sama dengan 4. N haploid mestilah 2. Tapi untuk kes tak disjungsi semasa anafasa 1, kita dapati gamet-gamet yang terhasil semuanya bilangan kromosom berbeza. Ada yang 3, ada yang 1. So yang 3 tu makna dapat lebih 1 kromosom. Gamet yang dapat 1 kromosom je makna dia dah terkurang 1 kromosom. Okey, kalau tak disjungsi tu berlaku semasa meiosis 2, anafasa 2. Jadi waktu anafasa 1 tak ada apa-apa masalah. Maknanya kromosom homolog boleh terpisah. Okey, tapi kita tengok sekarang semasa anafasa 2. Sepatutnya berlakulah disjungsi kromatid kembar. Okey, untuk sel anak yang pertama tak ada masalah. Disjungsi berlaku secara normal. Kromatid kembar terpisah secara sempurna. Tapi sel anak yang satu lagi berlaku tak disjungsi kromatid. Jadi awak tengok ni kromosom tertarik ke satu kutub sahaja. So maknanya kedua-dua kromatid kembar ni tidak terpisah. Tak berlaku disjungsi. So hasil akhir untuk sel anak daripada sel yang pertama ni normal. Tapi sel yang kedua ni satu gamet ada 3 kromosom, satu gamet lagi ada 1 kromosom. Jadi kalau cikgu pula, saya suka explain tak disjungsi ni berlaku semasa meiosis 2. Senang sikit. Sebenarnya tak ada masalah, susah senang tu, cuma jawapan kita tu kena betul. Kalau tak disjungsi semasa meiosis 1, maknanya yang tidak terpisah ni adalah kromosom homolog. Mesti dinyatakan tak disjungsi kromosom homolog. Kalau kita kaitkan tak disjungsi itu semasa meiosis 2, anafasa 2, okey, tak disjungsi itu berlaku pada kromatid kembar. Maksud tak disjungsi ni tak berlaku pengisihan. Tak berlaku pemisahan. Itu maksudnya. Kena guna istilah yang betul lah. Saya pun guna istilah non-disjungsi.
Rupanya dalam bahasa Melayu jadi tak disjungsi. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Tak. Ada? Okey, saya teruskan. So, keabnormalan dalam bilangan kromosom seks boleh terjadi akibat tak disjungsi semasa spermatogenesis atau semasa oogenesis. Maksudnya semasa proses penghasilan sperma ataupun semasa proses penghasilan ovum. Okey. So maksudnya apa? Yang ni tadi kita explain tentang apa? Yang ni kita ambil secara umum. Tak disjungsi ni berlaku kepada mana-mana kromosom homolog. Atau kalau contoh yang ni tak disjungsi kromatik kembar ni berlaku pada mana-mana kromosom. Tapi kalau ya kita tengok tak disjungsi ni boleh juga berlaku pada kromosom seks lah, pada kromosom X especially. Ya. Jadi kita dapati bila dah berlaku tak disjungsi ni, gamet yang terhasil tu masih lagi hidup, masih lagi boleh bersenyawa. So persenyawaan yang melibatkan gamet yang tidak normal menghasilkan zigot yang berkembang menjadi individu dengan ciri-ciri yang tidak normal. Ya, individu ni ada fenotip yang berbeza. Okey, jadi ni contohnya. Letak disjungsi kromosom seks semasa oogenesis. Okey, jadi oosit sekunder ni ia terhasil dengan sebab berlakunya meiosis 1. Ya, meiosis 1 kita dapatlah oosit sekunder dan jasad kutub pertama. Ni kita dah belajar juga tahun lepas bab 15. Tak apa, kita tengok tak disjungsi kromosom seks, maksudnya kromosom X. So sama ada apa yang berlaku sekarang, cuba awak tengok. Bila kromosom pada orang perempuan ni XX, jadi gamet atau ovum sepatutnya dapat satu je kromosom X. Bila berlaku non-disjungsi, ya, so ada ovum yang tak dapat kromosom X. Ada kromosom yang boleh dapat 2 kromosom X. Sebab apa? Sebab kromosom X tadi tidak terpisah. Jadi, bagi ovum ini, kita tengok ovum yang tak ada kromosom X, maknanya dalam ovumnya ada 22 je kromosom. Kromosom autosom saja. Kromosom X tak ada. Ambil contoh ni. Ya. Disenyawakan oleh sperma yang bawa X. So, untuk pasangan kromosom seks sahaja dalam zigot dia akan jadi XO. Atau kita boleh kata X. X ni datang daripada sperma je. Sebab dalam ovum tak ada kromosom X. So ini adalah individu perempuan mengidap sindrom Turner. Okey. Satu lagi kemungkinan yang berlaku, ovum yang tak ada kromosom X ni disenyawakan pula oleh sperma yang membawa Y. Ni ovum lain lah, tak adalah ovum yang sama pula disenyawakan oleh banyak sperma. So, zigot yang terhasil tu akan dapat kromosom kosong atau OY atau kromosom Y je. Maknanya dia punya kromosom dalam zigot ni selepas persenyawaan ialah 44 campur Y atau 44 campur OY. Maknanya tak cukup satu kromosom X. Dia malangnya zigot yang ada keabnormalan kromosom, maknanya kosong Y atau 44 campur Y tidak boleh berkembang secara normal. So maknanya at early stage, ya, zygotic stage atau early embryonic stage, ya, dah jadi mati dalam kandungan, miscarriage. Tapi kalau yang XO ni tadi, maknanya 44 campur X atau 44 campur XO, zigot ni boleh berkembang jadi individu perempuan mengidap sindrom Turner. Tapi kalau zigot yang 44 campur Y atau 44 campur Y OY, maknanya tak ada satu kromosom X, zigot tak berkembang. Maknanya dia kita kata merosot atau berlaku miscarriage pada peringkat awal. Okey, untuk ovum yang dapat 2 kromosom X, sebab bila kata tak disjungsi, maka dua-dua kromosom X tu akan berkumpul di satu kutub dan membentuk satu ovum sebagai gamet. Jadi kalau kalau ovum XX ini disenyawakan oleh sperma bawa Y, jadi zigotnya akan jadi 44 campur XXY. So zigot ni akan membesar, berkembang jadi lelaki
mengidap sindrom Klinefelter. Okey, kalaulah ovum XX ini, maknanya ovum ni dia ada 22 campur XX. Kena faham macam itulah. Ya. Tapi kenapa kita highlight XX, XY je ni? Sebab nak highlight kromosom seks. Okey, so kalau ovum XX disenyawakan oleh sperma yang bawa X, jadi dapat pula keadaan yang kita panggil triple X. Ya, XXX. Ni adalah perempuan sindrom 3X. Ini kita jarang jumpa juga ya. Once in a while, dan biasanya yang lebih ketara kita boleh jumpa, boleh survive, boleh hidup sampai satu peringkat umur ialah perempuan sindrom Turner. Yang ini terlebih kromosom X, yang ini tak cukup satu kromosom X. Okey, untuk non-disjungsi kromosom seks semasa spermatogenesis. Okey, jadi kita dapati kromosom ya, contoh kalau semasa meiosis 1 anafase 1. Okey, kromosom X dengan Y itu adalah pasangan kromosom homolog. Tiba-tiba tak terpisah. Jadi dua-dua kromosom XY itu ya bergerak ke kutub yang sama. So dapatlah sel anak, sebab ni baru meiosis 1 ya, yang ada XY. Nanti XY itu boleh pula mengalami disjungsi semasa anafasa 2. Jadi sperma ada X dan Y sekaligus. Okey, so boleh juga dapat apa yang kita kata, cuba kita tengok ya, ni kromosom XY langsung tak ada dalam sperma yang ini, tapi satu sperma lagi dapat X dan Y. Ini daripada meiosis 1 lah maksudnya. Kalau dah meiosis 2, dia setiap sel anak boleh ada X saja atau Y saja. Harapnya cuba fahamlah, bila non-disjungsi ni berlaku semasa meiosis 1, so dia akan bawa sampai siap dapat gamet. Kalau non-disjungsi itu berlaku semasa meiosis 2, anafasa 2. Jadi maksudnya non-disjungsi masa anafase 1, meiosis 1 tu tak berlaku. Disjungsi yang normal saja berlaku. Sebab maksud saya, macam mana boleh ada kromosom XY dalam satu sperma? Maknanya semasa anafasa 1 tu, X dan Y ni tak boleh terpisah. So X dan Y ni masuk dalam satu gamet sahaja. Ya, sebab daripada anafasa 1 tadi. Jadi kalau kromosom sperma yang tak ada kromosom X, tak ada kromosom Y, dia ada 22 kromosom lah maksudnya. Kromosom yang tak ada tu ialah kromosom seks sahaja. Bersenyawa dengan bersenyawa dengan ovum yang bawa kromosom X. Jadi zigotnya ada 44 campur XO kromosom. Ni maksudnya ovum normal, masalah dia pada sperma. So dapat zigot berkembang jadi anak perempuan mengidap sindrom Turner. Okey, kalau kromosom XY, ya, maksudnya sperma ni bawa XY sekaligus, jadi sperma ni bersenyawa dengan ovum yang bawa X, jadi dapat lelaki sindrom Klinefelter. Ya, okey. Jadi itu adalah penyakit yang boleh dialami akibat mutasi bilangan kromosom yang berbeza daripada sepatutnya 46. Okey, baik. Jadi kita tengok sikitlah ya, ini adalah keabnormalan dalam autosom. Ya, maksudnya ini adalah mutasi yang berlaku pada kromosom autosom. Mutasi yang berlaku pada kromosom autosom. Maksudnya ya, semasa penghasilan gamet, iaitu semasa meiosis. Okey. Bilangan kromosom yang berubah. Sepatutnya gamet dapat 23 kromosom. Sekarang boleh jadi gamet ada 24 kromosom. So yang ekstra tu melibatkan kromosom autosom. So penyakitnya ialah sindrom Down. Kalau sindrom Down ni, dia ada 3 kromosom 21. So maksudnya apa? Satu gamet, let's say lah ovum, ada 24 kromosom. Sebab apa 24? Kromosom 21 ni gagal terpisah. Jadi kromosom 21 ada 2. Sepatutnya 23, jadi kerana kromosom 21 ni dah ekstra, jadilah kromosomnya 24. Sperma normal ada 23 kromosom.
Kalau ikutkan jantina maknanya tuan kariotip ni lelaki sebab XY. Jadi kita kata bilangan kromosom yang abnormal ni berlaku pada kromosom autosom. Kromosom seks ialah pasangan yang terakhir ni. Jadi nama penyakit sindrom Down. So ni adalah kita kata ciri fizikal individu sindrom Down. Ya, mata sepit, slanted eye, ya, hidung penyek, flat nose, lidah dia terjelir, protruded tongue. Okey, dahi dia, ya, forehead dia tu kita kata broad, wide. Okey, dan biasanya mentally retarded, ya, dia terencat akal. Okey, biasanya, ya, jangan pula awak fikir orang sindrom Down ni tak boleh pula nak belajar skill-skill tertentu. Sometimes ya, dia orang ni tekun, ya, boleh menguasai skill-skill tertentu. Okey. Ni sindrom Cri-du-Chat, ini adalah perubahannya pada kromosom 15. Ya. Kromosom 15. Kromosom 5. Maknanya kromosom 5 boleh jadi pada kromosom tu kehilangan. Maknanya struktur kromosom tu seluruh kromosom tak ada atau kromosom tu ada tapi ada segmen tertentu lenyap. Okey. Jadi sebab melibatkan kromosom nombor 5, so kita faham ni mutasi tu berlaku pada kromosom autosom. So simptom atau tanda-tanda orang mengidap sindrom Cri-du-Chat ni ialah pesakit menangis seperti kucing mengiau semasa bayi. Saya pun tak ingat lah kan waktu baby ada ke anak-anak yang bunyi macam kucing tapi dia bukan sindrom Cri-du-Chat, ya. Pertumbuhan lambat, ada kecacatan mental dan fizikal, dan yang sadisnya kebanyakan pesakit mati semasa peringkat kanak-kanak. Okay, jadi kenapa dipanggil Cri-du-Chat ni? Sebab bunyi tangisan tu seperti kucing mengiau. Tapi awak jangan ingat sebab dia menangis macam kucing mengiau tu sampai jadi sebab kematian, ya, bukan. Ya, bila seseorang mengidap sindrom Cri-du-Chat, sebab kromosom nombor 5 dia tu, ya, hampir lenyap ataupun setempat pada segmen kromosom nombor 5 ni lenyap, itu menyebabkan kegagalan fungsi organ, kegagalan fungsi sistem, ya, pertumbuhan yang terbantut. Itu yang membawa kepada sebab kematian, bukan sebab menangis macam bunyi mengiau tu. Okey, baik. Yang ini pula abnormality tu makna mutasi kromosom tu berlaku pada kromosom seks iaitu kromosom X. So ada sindrom Klinefelter, sindrom Jacob dengan sindrom Turner. Dalam contoh tadi tak ada sindrom Jacob sahaja. Ya, kalau sindrom Jacob ni maksudnya kromosom Y gagal terpisah. Tengok ya, kromosom Y gagal terpisah. Jadi ada sperma yang membawa kromosom sebanyak 24 kromosom, ya. Sebab apa 24? 24 tu ialah 22 campur YY. So, sperma ini, ya, bersenyawa dengan ovum yang normal. Ovum bawa X. So bila kita tengok all together, zigot yang terhasil ada XYY. Ya. Jadi macam mana pula boleh Y itu tidak terpisah? Itu ialah tak disjungsi semasa anafasa 2. Ya, anafasa 2. Jadi kromosom Y itu gagal terpisah. Okey. Jadi kalau sindrom Klinefelter 44 campur XXY, ya, kalau katalah kita tulis XXY pun sepatutnya understood. Sebab apa? Sebab bila kata keabnormalan dalam kromosom seks, bermaksud kromosom autosom dia normal, ada 44. So kalau kita mention XXY, memadai untuk menjelaskan kromosom dalam pesakit sindrom Klinefelter. Tapi jangan pula ingat XXY tu maknanya dia ada 3 kromosom je, salah lah pula, ya. Maknanya dia ada 47 kromosom. So lelaki ini dia biasanya mandul, testis kecil, zakar kecil, kurang atau tidak menghasilkan sperma. Okey, suara, ya, macam perempuan. Okey, saiz payudara, saiz punggung yang lebih besar disebabkan oleh pengumpulan lemak yang lebih banyak berbanding lelaki normal. Awak jangan rujuk pula
pada orang obes. Lelaki obes, jangan pula pergi kata dia mengidap sindrom Klinefelter. Sebab apa? Sebab dia banyak dah tu. Itu dah lain. Itu disebabkan oleh faktor tabiat pemakanan. This one, kalaupun dia lelaki, maksudnya sindrom Klinefelter dengan BMI yang normal, masih lagi ada lebih pengumpulan lemak. Lemak tu pula terkumpul pada payudara dan juga bahagian punggung. Mempunyai kaki dan tangan yang panjang, yang ini saya susah sikit lah nak bayangkan. Tapi awak jangan pula ingat ramai dekat luar tu yang nyah-nyah ke adalah sindrom individu sindrom Klinefelter. So ni pendapat saya, maybe salah, maybe juga betul. Biasanya orang yang mengidap sindrom Klinefelter ni dia tak adalah nak show off. Dia ialah perempuan terperangkap dalam badan lelaki, dia tak jadi macam tu. Tetapi yang ramai dekat luar ni, dia ada kecelaruan jantina. Dia lahir elok-elok dah jadi lelaki. Tapi entah apa yang dia tak puas hati sangat, atau maybe ada trauma tertentu dalam peringkat dia membesar, adakah dia jadi mangsa pencabulan dan sebagainya menyebabkan dia rasa baik dia jadi perempuan. To the extent jadi transgender. Tukar tu bukan sikit-sikit, bukan kelakuan je, siap buat pembedahan, tukar jantina, na'udzubillah min zalik, Allah melaknat Nabi tak mengaku umat. Jadi kita kena terima diri kita seadanya. Kalau kita perempuan, bersyukurlah kita perempuan. Kalau kita lelaki, bersyukurlah kita lelaki. So orang Klinefelter ni, dia tidak meminta nak jadi orang yang mengidap sindrom Klinefelter. So kita tak ada pilihan. Jadi dia memiliki ciri yang macam kita bincangkan tadi ni disebabkan oleh keabnormalan kromosom X. Dia ada ekstra kromosom X. Dia XXY. Lelaki yang normal XY. Kalau sindrom Jacob pula, ni yang XYY. Maknanya altogether kromosom ada 47 juga. Ni lelaki yang tinggi, yang badan besar, yang ada masalah jerawat yang sangat makna serius, ada masalah pembelajaran, ada antara mereka yang ada masalah otot. Dan orang yang mengidap sindrom Jacob ni juga dikaitkan dengan perangai atau kelakuan kita kata sadis, brutal. Dengan sebab dia ada saiz badan yang lebih besar, rangka yang lagi besar macam tu, jadi ada antara mereka ni kehidupan dia menjurus ke arah melakukan jenayah. Macam itulah. Tapi awak jangan pula kata, ada je teacher saya tengok badan kecil je tapi jahat, pencuri lah, pembunuh lah. Saya kata tadi ada yang kita kaitkan orang yang mengidap sindrom Jacob ni dengan sadism, dengan brutalism. Itu kita kaitkan dengan apa? Dengan keabnormalan kromosom seks. Baik. Sindrom Turner. Ni pada orang perempuan. Kalau awak tengok leher dia ni macam lagi lebar daripada kelebaran muka. Kita panggil leher macam ni sebagai webbed neck. W-E-B-B-E-D. Teacher pun tak pasti apa nak dimelayukan webbed neck. Leher dia tu ada macam berurat-urat macam tu. Jadi webbed neck. Perempuan ni pun biasanya mandul dan kurang ciri seks sekunder perempuan. So kita kata kurang perkembangan atau tiada perkembangan dari segi pertambahan saiz payudara, pinggul dan ovary juga tidak berkembang. So kalau ovary tak berkembang maknanya tak ada penghasilan follicle, tak ada kitar head. So tak ada penghasilan ovum. That's why lah perempuan sindrom Turner ni mandul. Jadi individu ni mempunyai kulit berlipat pada kawasan leher yang kita kata web neck tadi. Leher bertaut atau satu lagi kita kaitkan dia ada masalah pembelajaran sebab IQ rendah. Pun saya kata kita jangan ingat mesti secara purata kalau perempuan ni sindrom Turner dia mesti IQ rendah. Saya pernah jumpa seorang student tapi bukan student sekolah kita yang mengidap sindrom Turner. So kenapa, macam mana boleh tahu dia mengidap sindrom Turner? Bukan sebab dia ada flat chest, flat butt, bukan. Tapi kata murid ni dia belum period lagi. Masa saya kenal dengan dia, dia dah form 5.
So dia kata dia belum period lagi. Jadi dia dengan mak dia pergi jumpa doktor. So bila doktor check, buat further check up, mana buat DNA analysis ya. So masa itulah tahu dia 44 campur XO. Maknanya dia tak akan mengalami kitar head. Tapi dia student kelas pure science. Ya, saya jumpa ni dekat tempat tuition. Dia student kelas pure science, sangat rajin belajar, ya, pencapaian pun bagus. Jadi jangan ingat asal nama sindrom Turner mesti IQ yang rendah. Tapi maksudnya dari segi kita kata kajian, secara kebiasaannya kita boleh kaitkan. Kalau seseorang ni ada IQ rendah, dia perempuan, cuba tengok ada tak dia mengidap something, maknanya dia ada keabnormalan kromosom seks. So dekat situlah yang kita kaitkan sindrom Turner dengan individu perempuan IQ yang rendah. Okey, baik. So ni perbandingan antara mutasi sel soma dengan mutasi sel gamit. Ni kena faham. Apa yang kita belajar ni semua tentang mutasi kromosom. So bila mutasi kromosom, kita berkenalan dengan terma aberasi kromosom. Di mana bilangan kromosom kekal, tapi segmen gene pada kromosom itu yang berubah. Pelenyapan, ya, penggandaan atau translokasi atau penyongsangan berlaku. Okay, dan kita tengok pula bila kata mutasi kromosom melibatkan perubahan bilangan kromosom, so mutasi kromosom tu boleh jadi berlaku pada kromosom autosom atau mutasi itu melibatkan perubahan bilangan kromosom seks. Jadi apa kesan daripada mutasi kromosom? Penyakit genetik. Kalau mutasi berlaku pada kromosom autosom, penyakit genetik kita contohnya ialah sindrom Down melibatkan kromosom 21. Cri-du-chat melibatkan kromosom 5. So kromosom 21, kromosom 5 ni adalah kromosom autosom. Kalau melibatkan bilangan kromosom seks pula yang berubah, jadi penyakit genetiknya seperti sindrom Turner, tak cukup satu kromosom X, sindrom Klinefelter, terlebih kromosom X, so dapat XXY pada lelaki, atau satu lagi sindrom Jacob. Yang ini XYY, lelaki juga tapi dah terlebih kromosom Y. Sekarang kita tengok mutasi itu berdasarkan jenis sel. Mutasi sel soma dan mutasi pada sel gamit. Kalau mutasi sel gamit, kita dah bincang dah tadi. Ya. Maksudnya apa? Mutasi sel gamit ni berlaku semasa meiosis. Mutasi sel gamit ni ya berlaku dengan sebab kita kata aberasi kromosom tadi. Ya. Okey. Berlaku juga dengan sebab bilangan kromosom dah berbeza dalam gamit. Jadi mesti boleh diwarisi kepada anak, kepada generasi. Kalau mutasi sel soma ni, perubahan itu hanya berlaku kepada tuan badan individu ni pada sel-sel selain daripada gamit. Okay, baik, kita tengok satu-satu. Kalau mutasi sel soma makna perubahan pada sel-sel selain daripada sperma, selain daripada ovum. So dia bagilah contoh sel kulit, makna melanosit, sel mata, ya, ada perubahan. Okey, kalau mutasi pada sel gamit, jadi maksudnya melibatkan sel yang menghasilkan sel gamit. Sel germa ni sel induk, iaitu usit sekunder, sel germa ni ialah sel pembiakan. Ya, sel seperti usit sekunder ataupun sperma. Usit sekunder pada dalam ovari, ya, penghasilan dia. Okey, kenapa stop kat usit sekunder? Sebab usit sekunder ni dia kena dikeluarkan dulu, makna ovulasi, kena mengalami persenyawaan dulu. Baru usit sekunder melengkapkan meiosis 2 jadi ovum. Okey, kalau saya tak ada masalah kalau kata mutasi sel gamit ni melibatkan ovum dan sperma. Saya boleh terima jawapan tu. Okey, kalau mutasi sel soma, contoh
sel kulit mengalami mutasi. Sel kulit tu tiba-tiba menjalankan mitosis secara tidak terkawal. Jadi ketumbuhan. Jadi menghasilkan sel-sel yang besar-besar. Menghasilkan sel-sel yang tidak boleh menghasilkan melanin contohnya. Jadi itu kita faham mutasi juga. Sebab apa mutasi? Mungkin kita bayangkan sinar UV menyebabkan jin yang mengawal kitar sel dalam sel kulit tu dah berubah. Jin yang mengawal kitar sel dalam sel kulit tu mengalami mutasi. So bila jin ini mengalami mutasi, kitar sel pun berlaku dengan lebih cepat. Mitosis berlaku cepat. Jadi ketumbuhan. Pertumbuhan tak normal. Itu adalah kanser kulit. Jadi kalau macam dalam kes ni, kanser ni agak-agak boleh tak diwariskan kepada anak? Boleh tak? Boleh ke? Cuba tengok, ni kan dah bagi dah poin kedua. Boleh tak diwariskan kepada anak? Tak. Tak boleh, ya. Jadi kalau melibatkan sperma atau ovum ni pula bersenyawa, itu sebabnya boleh diwariskan kepada anak. Sperma yang mengalami mutasi, itu adalah mutasi sel gamit. Bersenyawa dengan ovum yang normal. Anak dapat XXY contohnya. Jadi anak itu mewarisi ya penyakit tersebut daripada ibu bapa walaupun ibu bapanya normal. Okey, baik. Jadi dalam kes ni kita tengok penyakit hanya dialami oleh individu yang mengalami mutasi sahaja. Itu untuk mutasi sel soma. Tapi mutasi sel gamit, ya, mutasi itu boleh diwarisi. Makna jadi penyakit keturunan. Okey, jadi sebagai contoh mutasi sel soma dia kata penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf ataupun kita boleh kaitkan kanser. Tapi kalau mutasi sel gamit yang awak boleh fikir macam mana contohnya, okey, mak ayah adalah carrier. Jadi anak-anak boleh jadi pesakit. Bila penyakit genetik ni kita kaitkan dengan individu atau induk pembawa. Okey, kita katalah mutasi berlaku dalam ovum, dalam sperma menyebabkan anak mewarisi penyakit itu. Okey, atau kita boleh juga ambil contoh macam hemofilia. Ya. Kita tengok pula contoh selain daripada tu, buta warna. Sebab apa? Sebab mesti mak ayah dia ada something wrong, ya, ada masalah dengan kita kata jin tertentu atau kromosom tertentu yang menyebabkan sel sperma ataupun ovum mengalami mutasi dengan sebab ada kehadiran jin tertentu ataupun kromosom tertentu tadi. Maknanya kita nak faham sekarang idea tentang mewariskan kepada anak. Okey, so itu adalah penghujung kepada perbandingan antara mutasi sel soma dengan sel gamit. Okey, baik. Kita ada lebih kurang setengah jam lagi kelas ya. Okey, kalau ikut silibus yang sebelum saya teruskan, ada soalan tak nak tanya? Teacher nak tanya. Okey, apa dia Iman? Kalau kanser dia memang bukan ada yang boleh diwarisi? Dia depends. Dia depends. Kalau kanser yang diwarisi, maknanya kanser yang diwarisi ni dia kategori apa? Adakah dia mutasi sel soma atau mutasi sel gamit? Kalau diwarisi, mutasi sel gamit. Itu akan jadi mutasi sel gamit. Itu sebab kalau kita tengok bagi penyakit kanser, kebiasaannya kita kaitkan bukan dengan sebab genetik. Ya. Sometimes macam tak ada sebab je kenapa orang ni boleh mengidap kanser. Jadi doktor katalah sebab utama yang menyebabkan kanser ialah stressful lifestyle. So bila stres,
macam-macam perubahan berlaku dalam badan. So perubahan tu boleh mendorong kepada mutasi sel soma tadi. Tapi ada juga sebab yang menyebabkan seseorang tu boleh mengidap kanser, kan? Jadi kalau saya nak ambil contoh macam katalah Angelina Jolie. So doktor jumpa ada gene yang boleh menyebabkan breast cancer. Tapi the onset is not yet, was not yet. Belum ada onset lagi tapi gene tu dah hadir. Ada dalam kromosom. Anda buat DNA analysis. So apa Angelina Jolie buat? Buat double mastect. Okay, semua tisu hidup yang ada dalam both breast removed. Jadi tujuannya ialah apa? Kalau katalah sel kanser nak memulakan kita kata pertumbuhan, perkembangan dalam breast, tak boleh. Sebab apa? Sebab dah tak ada living tissue dalam breast dia. Tapi kalau awak kata, teacher dia ada lagi breast, memang sebab lepas buat double mastect, sambung pula dengan cosmetic surgery. Ya, nak reconstruct balik, nak biar ada balik breast tu in shape. And then, case Angelina Jolie lagi, doktor detect pula ada gene yang menyebabkan ovarian cancer. Okay, sebab kalau ikutkan sejarah cerita Angelina Jolie ni, maknya, neneknya died because of cancer. Cuma sekarang saya tak ingat yang mana died because of ovarian cancer, yang mana died because of breast cancer. Jadi kalau ikutkan macam cerita Angelina Jolie ni, memanglah nampak faktor genetik yang menyebabkan kanser. So kalau Angelina Jolie boleh dapat kanser dengan sebab genetik tadi, maknanya berlaku mutasi sel gamit. Jadi maksudnya gene tadi boleh hadir, ada dalam gamit, ada dalam ovum. Sampai kepada dia, maknanya ovum maknya tu ada gene yang menyebabkan kanser, breast cancer dan ovarian cancer. Okay, so that's why dia pun ada gene tersebut. So kalau untuk case yang ovarian cancer tu sebab dah jumpa gene tapi onset not yet, apa buat? Doktor kata kita buang ovary, so dia buang ovary. Jadi dia sebenarnya kita anggap dah mengalami menopause. So bila cikgu cerita ni bukan something untuk kita kata something untuk publicity ke ataupun mentang-mentang dia selebriti. Bukan. Tapi because of dia betul lah selebriti, jadi kita senang nak bagi contoh. Boleh nak cari cerita ataupun maklumat tentang kita kata ni sebagai preventive surgical method untuk prevent cancer. Jadi maksudnya sekarang depends Ada cancer memang tidak diwariskan kepada anak. Ada juga penyakit-penyakit lain, not really cancer Itu yang kita kata tadi, penyakit yang melibatkan sistem saraf. Kadang ada separuh orang ni dia rasa dia macam sedang disakiti sedangkan tak ada apa-apa pun kita kata rangsangan sakit yang diberi. Sistem saraf dia jadi so sensitif dan sebagainya. Tu pun kita boleh kaitkan ada mutasi berlaku pada sel yang menyebabkan dia mengalami masalah berkait dengan sistem saraf. Hopefully cikgu menjawab ya Iman. Okay, thank you teacher. Okay, ada soalan lain tak? Okay, kalau tak ada, cikgu yang nak tengok these two groups of penyakit keturunan. Kita tengok these two groups of penyakit keturunan. Why kita kata penyakit keturunan? Sebab penyakit ni maknanya diperolehi, dihidapi dengan sebab diturunkan daripada generasi induk. Okey, so katakan teacher ada kumpulan penyakit, kita kata thalassemia, hemofilia, sickle cell anemia, okey, colorblind, ini satu grup. Satu grup lagi, grup yang sindrom-sindrom. Okey, kita ada Turner syndrome, Down syndrome, Klinefelter syndrome. Boleh ingat these two groups of hereditary diseases? Boleh ingat? Boleh. Tolong ulang. Satu grup, boleh. Satu set lagi, geng penyakit keturunan sindrom. Okey, kalau cikgu tanya, faktor yang menyebabkan individu mengidap penyakit ini. Kalau geng yang sindrom-sindrom, apa yang menyebabkan dia dapat penyakit ni?
Tu mutasi apa? Kalau Penyakit sindrom, yang mana mutasi tu? apa? Kita baru je belajar. Sindrom. Kromosom. Gang sindrom. Ya, tu mutasi kromosom. Tapi how about satu gang penyakit lagi? Hemofilia, thalassemia, color blindness. Apa yang menyebabkan orang ni mengidap penyakit tu? Mutasi apa? Mutasi apa? Mutasi jin. Ya, tu mutasi jin. Ya, mutasi jin. Okey, baik. Now, kita tengok pula dari segi induk-induknya, ibu bapanya. Kalau penyakit sindrom, what can you say about the parents? Normal, carrier atau pesakit sindrom itu sendiri? Kalau kita katalah, kita kenal seseorang sindrom Down, what can you say about dia punya parents? Adakah parents dia pun sindrom Down, pembawa atau normal? Normal. Ya, parents dia normal. Ya, parents dia, both parents normal. Jadi kalau kita tengok thalassemia, apa yang kita boleh sebut tentang parents mereka? Kenapa nak kaitkan dengan parents? Sebab penyakit ni diwarisi. So that's why kita kena tahu status parents dia. Kalau orang ni mengidap hemofilia, parents dia ialah apa? Pembawa. Ya, parents dia, both parents tu pembawa. Atau satu parents pembawa, satu parents pesakit. Contohnya. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok dari segi bilangan kromosom. Kalau orang yang mengidap sindrom-sindrom ni, bilangan kromosom dia normal ke tak normal? Tak normal. Tak normal lah, boleh jadi 47, boleh jadi 45. Okey, how about orang yang mengidap hemofilia, color blind dan sebagainya? Bilangan kromosom dia normal ke tidak? Bilangan? Normal. Bilangan normal, bilangan kekal 46. Tapi sebab kita kata mutasi jin yang berlaku tadilah. Okey, jadi mutasi jin yang berlaku kalau untuk geng yang penyakit-penyakit ni boleh jadi secara pelenyapan, ya, secara penggantian atau secara sisipan. Tapi kalau pada orang yang mengidap sindrom-sindrom, so mutasi tu menyebabkan bilangan kromosom tu bertambah atau berkurang. So something yang kita kena fikirlah, sebab ni kita ada kategori penyakit keturunan yang berbeza. And then boleh tak penyakit macam hemofilia diwariskan ke generasi akan datang? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Kalaulah induknya tu pula pesakit, kahwin dengan pembawa, contohnya, mana penyakit tu boleh terus diwarisi. How about syndrome Down? Boleh tak individu sindrom Down, individu Klinefelter atau Turner tadi mewariskan penyakit dia tu kepada next generation? Boleh ke tak? Boleh ke tidak? Apa yang kita nampak tadi, persamaan orang yang mengidap sindrom ni, mereka adalah mandul. Mandul. Jadi agak-agaknya boleh tak penyakit sindrom-sindrom ni diwariskan kepada generasi akan datang? Tidak. Tak. Tidak. Yang maknanya kita boleh kata kebiasaannya tidak. Kita kata macam tu. Sebab mungkin awak akan argue, teacher ada je teacher perempuan ni dia kahwin, dia pula perempuan Down syndrome boleh dapat anak normal. Ya, itu boleh berlaku walaupun sangat rare. Boleh pula orang Down syndrome dapat anak normal? Boleh. Tak ada masalah. Ya, sebab kromosom ekstra tadi kromosom 21. Jadi boleh berlaku keadaan kromosom 21 ada 3 tu, 2 tertarik, satu lagi stay. 2 yang tertarik dah jadi kromosom ekstra. Satu kromosom 21 yang stay ni makna membentuk gamete yang normal. Sebab apa? Kromosom 21 dia ada 1. So altogether ada 23 kromosom. So gamete ni pula yang bersenyawa. Jadi tak pelik. Boleh. Tapi chances tu sangat kecil. Atau kita kata probability tu sangat kecil. Tapi it is not impossible.
Jadi kita tak bolehlah kata orang sindrom Down ni wajib mandul. Kita kata kebiasaannya. Ya. Okey, baik. So, itu kita habis bab variasi. So, y'all tak ada apa-apa nak tanya lagi ke? Saya tak ada. Okey, yang lain? Cik tengok ada tak tahu nak tanya apa lagi. Tapi setakat yang kita belajar ni faham ke tidak? Faham tapi mungkin tak ingat. Faham tapi mungkin tak ingat. Okey, bagus Aman. Maknanya jujurlah. Jadi memang kena revise balik, buat latihan dalam modul. Okey, sekarang ni saya bagi satu contoh soalan tau. Nak tengok kefahaman awak. Okey, jadi katakan ya, awak tengok kucing ni, ibu kucing ni baru melahirkan 4 ekor anak. Okey, so 4 ekor anak ni warna bulu dia lain-lain. Okey, so kalau warna bulu lain-lain, maknanya ini ialah perbezaan. Perbezaan ciri dia, ciri warna bulu. So bila ada perbezaan bermaksud ada variasi. Okay, so contoh ya, seekor ibu kucing melahirkan 4 ekor anak kucing. Okay, anak-anak kucing ni mempunyai warna bulu yang berbeza-beza. Okay, so faham ke situasi yang saya cuba maklumkan ni? Faham. Faham. Okay, so soalan dia, terangkan faktor yang menyebabkan perubahan atau yang menyebabkan variasi pada warna bulu anak-anak kucing ini. Okey, soalan dia, terangkan faktor yang menyebabkan perbezaan warna bulu dalam kalangan anak-anak kucing. 10 markah. Okey, so apa awak nak jawab dulu? Mainlah kita cuba. Jangan surrender awal-awal. Ni ialah variasi. So bila dah sebut variasi, perbezaan warna bulu pada anak-anak kucing, awak kena decide ni variasi apa? Warna bulu pada kucing tu variasi apa? Variasi apa? Ni tak selanja. Variasi tak selanja. Yes. Sebab warna bulu tu akan kekal. Maybe dia matter of dia warna tu jadi lighter sikit atau jadi darker sikit. Tapi kalau dia lahir dengan warna oranye, takkanlah pula ke arah tua tiba-tiba yang warna oranye tu bertukar jadi putih atau bertukar jadi hitam. Dia takkan macam tu. Okey, so makna bagi tahu siap-siap. Ya, perbezaan warna bulu adalah variasi. Variasi apa tadi Aman? Tak selanja. Variasi tak selanja. So, fikir balik. Faktor apa yang menyebabkan variasi tak selanja? Faktor genetik. Yes, faktor genetik. Jadi makna you start your answer with that. Ya, perbezaan warna bulu anak-anak kucing ialah variasi tak selanja. Okey, yang disebabkan oleh faktor genetik. Dan you start answer faktor genetik tu ada ya pindah silang. Dan you tak payah explain secara detail kromosom yang mana ya berlaku pindah silang, tak payah. Ikut macam kita discuss. Pindah silang maknanya kromatid bukan kembar bersilang. Okey, hasilkan susunan genetik atau maklumat genetik yang berbeza. Okey, lepas tu berlaku apa pula? Berlaku penyusunan secara bebas. Ya, penyusunan secara bebas kromosom homolog semasa metafasa 1. Atau penyusunan bebas kromosom semasa metafasa 2. Kalau yang metafasa 1 mesti kata kromosom homolog. So hasilnya dapatlah gamet yang mempunyai maklumat genetik berbeza. Nak bagi 10 markah kan? So tu dah 2 dah subpoint untuk faktor genetik. Dan dah ada gamet berbeza maklumat genetik. Apa seterusnya? Gamet-gamet tu pula? Bersenyawa. Ya, mengalami persenyawaan juga secara rawak. Jadi kalau dah 4 ekor anak kucing warna bulu lain-lain, agak-agak ada twin tak? Tak. Tak
tak adalah dalam kes ni. Kita anggap tak adalah ya. Tak payah complicated sangat. Jadi maknanya persenyawaan secara rawat berlaku antara sperma dengan ovum. Apa hasilnya? Dapatlah? Dah bersenyawa dapat? Zigot tu berkembanglah jadi anak kucing yang mempunyai warna bulu berbeza tadi. Dan subfaktor keempat, maknanya bawah faktor genetik ialah berlaku mutasi. So mutasi tu boleh explain secara surface sahaja. Sebab faktor genetik ni bukan cerita pasal faktor mutasi saja. So katalah mutasi ialah perubahan secara tiba-tiba pada gene atau kromosom yang menyebabkan perubahan pada sifat seperti warna bulu. Itu sahaja. Jadi dalam kita belajar, kita tak sebut pun pasal variasi tu dari segi warna bulu kucing. So soalan boleh tanya awak macam-macam. So macam mana nak jadikan kita boleh guna apa yang kita belajar, kita fikir sikit je. Okay, ni variasi apa? Okey, ni variasi tak selanjar. Apa faktor yang menyebabkan variasi tak selanjar? Oh, faktor genetik, dan explanation should be the same. Ya? Okey, baik. Jadi sekarang dah pukul 3.30. Ni sebenarnya cikgu nak masuk sikit bab akhir. Ke awak rasa tak apa dah, kita stop dekat ni. Hari Selasa depan kita cover bab akhir ni sebagai one whole. Lepas tu kita dah boleh makan pulut kuning. Oh, tak boleh lah. Minggu depan cuti. Kita buat kelas boleh? Cuti? Ya, apa cikgu? Ya. Ma'al hijrah. Oh. Macam mana nak buat kelas tak? Kita dah nak habis silibus dah ni. Buat je lah. Saya okey. Saya boleh je. Ya? Boleh je. Amirul berkata boleh. So kita habiskan kelas kita hari Selasa minggu depan. Tapi tak maulah buat petang. Selasa tu nak buat bila? Okey. Okey. Kalau tak nak pagi sangat, pukul 9 boleh? 10 lagi, 10. 10 Okey, sebab kita dah nak habis silibus dah ni. Ya Allah, saya tak tahu awak, tapi saya rasa Tuhan sajalah tahu nak menghabiskan 28 bab bio ni dengan first batch KSSM. Jadi kalau rasa hari hari Sabtu, hari Selasa ni nak buat pulut kuning, nak buat rendang boleh. Ya, sebab alhamdulillah dah habis dah silibus bio. Fizik dengan kimia dah habis ke? Belum. Belum juga lagi. Last bab. So apa yang cikgu nak buat, bila dah habis silibus ni, kita nak buat revision, kita nak ulang balik dari apa yang kita belajar form 4 sambil kita go through juga soalan-soalan. Yang modul yang awak ada tu boleh buat on your own sebab saya boleh boleh bagi jawapan. Ya, tapi saya nak juga you all ni dapat kita kata soalan-soalan yang mengikut format SPM yang terkini. Jadi kita buatlah. So kalau kita masih lagi berterusan dengan fasa 1 PPN, maknanya saya kena share dengan awak bahan, awak kena print sendiri. Kalau tak, cara lain ialah saya cuba nak photostat, awak ambil. Tapi masalah sikit sebab sekarang ni tak boleh nak photostat dekat sekolah, tak boleh. Ya. Dan saya pun tak boleh pula nak panggil parents ke awak ke datang ambil bahan. Nantilah saya bincang dengan pengetua dulu macam mana. Kalau dapat green light, saya akan maklumkan. Okey, baik. So itu sajalah untuk kelas hari ini. Kita simpan tenaga untuk last chapter hari Selasa minggu depan. Okey, so itu saja. Okey, Ayu, semua hadir ke 5 ni bila?